Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, para ahli jawatan kuasa, surau, para asatizah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita dan tuan-tuan semua, puan-puan semua kesihatan, sihat dan juga afiat, sihat wal afiat, kan? Sihat tu kita tahu, kita faham. Afiat tu apa? Kan? Afiat tu maksud kita sihat wal afiat. Afiat tu adalah maksud dia selamat, sejahtera. Itu maksud dia. Ini perkataan negatif, kan? Negatif ni. Selamat daripada apa? Kan? So, selamat daripada sakit yang datang daripada luar, musibah, bencana, apa sahajalah, bala dan sebagainya yang datang daripada luar. Itu maksud afiat. Selamat kita daripada benda-benda tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puan-puan semua, hari ini kita berada pada 25 Zulqa'dah, 25 Zulqa'dah, yang mana kita masih lagi berada ataupun kita pada bulan haram, bulan-bulan haram yang mana digalakkan melakukan amal soleh dan dilarang ataupun hendaklah kita menjauhi benda-benda yang boleh memburukkan ataupun merosakkan kehormatan bulan ini. Ini bulan Zulqa'dah, salah satu juga daripada bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga satu lagi apa dia? Rajab. 4. Ini 4 bulan haram. Okey. Jadi minggu depan kita akan masuk minggu depan lah, mungkin hari Isnin, mungkin hari Selasa, masuklah Zulhijjah. Sekarang ni Zulqa'dah, minggu depan ni Isnin, Selasa masuk Zulhijjah. Tengoklah dia orang tentukan, nanti dia orang akan tengok anak bulan bila jatuh Zulhijjah. Baik, jadi mungkin hari Isnin, mungkin hari Selasa. Jadi kita akan masuk nanti, bila masuk je 1 Zulhijjah, kita akan bertemu dengan hari-hari yang paling baik dalam setahun. Dalam setahun, malam yang paling baik adalah malam Lailatul Qadar. Malam paling baik. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? 10 malam yang terakhir Ramadan, itu antara kat situ. Jadi 10 malam itu adalah 10 malam yang paling baik dalam setahun. 10 hari itu terbaik dalam setahun. Tapi itu malam. Kalau siang yang paling baik dalam setahun adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Ini antara pendapat para ulama apabila mencari maksud daripada hadis Nabi SAW. Nabi sebut ma min ayyamin, tidak ada suatu hari pun, al-amalus salihu fihin, yang mana amalan soleh yang dilakukan padanya, ahabbu ilallah, yang lebih Allah suka, min hadhil ayyamil ashar, daripada 10 hari ini. Maknanya amalan soleh Allah suka kita lakukan, hari apa pun Allah Ta'ala suka kita lakukan. Tetapi kalau kita lakukan pada 10 hari ini, lebih Allah suka, lebih Allah suka. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, hadis ni diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Sahabat tanya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, kalau orang tu berjihad di jalan Allah, macam mana pula? Jihad di hari yang lain, bukan hari 10 tu dia jihad hari lain. Takkanlah amalan yang orang buat pada 10 hari itu lebih baik daripada jihad yang dia buat di luar hari itu. Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, jihad pada hari lain itu pun tak lebih baik amalannya daripada 10 hari ini. Lalu Nabi SAW tambahlah, Nabi beritahu illa rajulun
kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali kalau lelaki itu keluar dengan jiwanya dan juga hartanya, falam yarji' min zalika bi syai', kemudian dia dah tak balik dah, tak bawa balik diri dia pun, tak bawa balik harta dia, maksudnya dia syahid, mati syahid lah. Kalau dia mati syahid pada hari lain itu, yang tu lebih baik lah daripada amalan soleh. Tapi kalau dia balik tak lebih baik daripada amalan soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pada awal bulan Zulhijjah. Jadi apabila tuan-tuan kita dapat tahu kan, ada suatu masa yang sangat berharga kan, ini sangat berharga dalam setahun, ini adalah waktu yang paling berharga, dan kita pun tahu nyawa kita sangat terhad, sangat kita tak tahu kan, mana tahu umur kita, ajal kita tak tahu kan, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, kita tak tahu bila. Jadi bila ada datang peluang macam ni, kita kena, dia perlu ada strategi dan juga perancangan apa kita nak buat. Kalau kita tahu benda tu berharga, contoh orang pergi umrah lah tuan-tuan kan, dapat pergi umrah sekali kan, umrah tu benda yang mahal hari ni umrah berapa? 10,000 kan? 9 lebih-lebih lah dia bagi, 9,998. Serupa kau tulis 10 kan ya, 10,000 nak pergi sekarang ni. Jadi kita akan plan. Sebab tu sekarang ni 10,000 tu berapa hari? 10 hari je kan, 10 hari 12 malam kan, malam tu tidur dalam flight kan, 10 hari. Jadi mana mungkin orang yang pergi umrah tanpa ada tentatif? Tak ada. Tengoklah sampai esok, tidurlah kau jap sampai tidur kat Mekah, tidur kau lari bangkit, tak, dia mesti ada tentatif. Dia tak ada macam ikut dan tak boleh. So dia ada plan dah apa nak buat. Sampai kalau turun dekat Jeddah, okey, sampai hotel tak barang, buat umrah dulu kan, biasanya orang macam tu. Kalau sampai Madinah, waktu apa letak beg, terus pergi semayang dekat Masjid Nabi. Dia ada plan dah. So bangkit kang, tidur kejap, bangkit, poi ni semayang, lepas tu poi tengok boleh kurma ke apa ke kan. Jadi ada dah plan dia. Okey, jadi orang yang tahu nilai sesuatu tu, dia akan ada perancangan lah. Jadi tuan-tuan, apa perancangan yang boleh kita lakukan? Kita plan lah amal soleh kan. Kita plan amal soleh daripada pagi, apa yang patut kita buat kan. Bangkit pagi. Jadi pertama sekali kita boleh fokus pada solat, contohnya solat jemaah full kan, 5 waktu untuk orang yang mampu. Kalau tak mampu, tak larat kan, ada orang sakit, ada orang berkojo, ada orang kan, macam-macam urusan kita. Jadi kita mungkin fokus pada yang utama kan, jemaah pada subuh, isyak kan, 2 kan. Yang lain tu mungkin tak sompek ke apa ke, tak apalah kan. Jadi kalau mampu kita susun tu solat kita. Apa lagi? Kita punya zikir kita punya baca Quran kan. Kita isi dengan benda yang amal-amal soleh. Sehari boleh baca 1 juzuk, tak boleh pun baca 10 muka, satu hari 10 muka kan, 10 hari 100 muka kan. Jadi dapat dah 5 juzuk. Itu Quran, itu zikir lepas tu mungkin kita boleh plan benda-benda yang okey, kita elak benda-benda yang membawa kepada dosa ataupun lara kan. Okey, 10 hari ni tengok handset kau jap je, jangan tengok handset lama mana kan. Kita plan lah. Okey, semua itu perlukan perancangan daripada pagi sampai kita duduk, untuk tunjuk kita hargai waktu-waktu ini Kemudian 9 Zulhijjah kan, kita 1 sampai 10 itu hari-hari yang terbaik. Jadi 9 Zulhijjah jangan juga kita lupakan puasa Arafah, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah antara fadilat yang paling besar. Kalau kita ingat dulu puasa 10 Muharram, Ashura kan. Puasa Ashura, Nabi kata, aku harap dengan puasa Ashura ini Allah padamkan dosaku setahun yang lepas. Ashura, setahun lepas. Bila Arafah, Nabi kata, aku harap Allah Ta'ala ampunkan dosaku setahun yang lepas dan setahun akan datang. Jadi double. Jadi Arafah lebih. Jadi para ulama pun, kenapa hari Ashura lagi sikit daripada hari Arafah? Jadi para ulama buat kesimpulan, kerana puasa Ashura ini diamalkan lagi sebelum daripada Nabi SAW. Jadi maknanya dia bukan syariat Nabi sebelum lagi Nabi, daripada Nabi Musa dulu kan. So pahala dia mungkin kurang sikit. Nabi punya
setahun sebelum, setahun selepas. Jadi fadilatnya sangat besar. Selain kita dapat tambah timbangan kebaikan, kita dapat kurangkan lagi pahala dosa kita. Dosa kita dikurangkan dengan berpuasa pada hari Arafah. Hari 10, 11, 12, 13 raya kan. Jadi raya korban kan. Tapi korban ni saya boleh tak ada kambing. Ada kambing? Seekor. Ayolah, tak apalah kan, saja. Sebab sunnahnya korban adalah kambing. Orang Melayu ni bila masuk kambing dia ingat nak buat akikah. Akikah boleh buat bila-bila. Jangan sibuk dengan time korban ni, jangan. Tak apalah kalau nak buat juga, tak apa kan, tak ada masalah kan. Tapi kita orang yang faham sunnah ni, kita faham sunnah. Akikah yang dah kita lepas, yang fadilatnya akikah ni 7 hari pertama tu. 7 hari, apabila 7 hari first tu kita tak buat, tak apalah, nanti kita tangguh bila-bila. Buatlah bila-bila, sepanjang hidup boleh buat kan. Tetapi korban 4 hari je. Hari 10, 11, 12, 3 boleh. Jadi kita fokus pada korban tu saja. Korban Nabi SAW kalau ikut, dia sembelih apa hari korban? Kambing kabsyaini amlahain, 2 ekor kambing biri-biri yang gemuk kan. Okey, jadi para ulama yang melihat, maksudnya yang lebih utama, ada yang pandang korban ni lagi bagus daging banyak kan. Kalau daging banyak mungkin lembu kan. Tapi ada yang pandang hadis ni yang lebih utamanya mengikut apa yang Nabi SAW buat kan. Jadi kita mungkin boleh offer kambing dulu lepas ni kan. Lepas ni kita offer kambing, tak apalah, tak banyak apa, tak apa, yang penting ikut, kita cuba ikutlah ikut sunnah. Cuma kambing seekor mahal lah banding dengan satu bahagian kan. Ada 1,200 lah yang kawasan saya, 1,200 seekor kambing kan. Satu bahagian 900, 800 kan. 1,500 kan. Kalau kau gomok 1,500 lah. Okey, tuan-tuan, jadi itu sikit sebanyak lah berkenaan dengan peringatan lah. Saya ingatkan diri saya juga terutamanya. Kalau kita tak bercakap ni, kadang-kadang kita pun buat tak tahu kan. Bila kita bercakap tu, dia menginsafkan juga diri kita ni. Baik tuan-tuan, kita berada pada kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ni. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kita berada pada kesimpulan Ayatul Kursi di dalam matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah apabila dia orang minta dia ceritakan pasal akidah, tulis wahai Syekhul Islam, tulis tentang akidah. Antara matan yang dia sebut macam mana nak kenal akidah ni, berkaitan macam mana kita nak kenal Allah lah kan. Macam mana kita nak kenal Allah? Ada orang kenal Allah melalui falsafah kan. Kenal Tuhan tu dia kena sifat macam ni, sifat macam ni, barulah dia sempurna. Dia faham ikut falsafah. Dan Syekhul Islam fahamkan orang-orang ramai macam mana nak faham Allah Ta'ala, nak kenal Allah Ta'ala melalui matan ni. Dan salah satu matan dia adalah, ataupun kebanyakan matan dia sebenarnya adalah hadis ataupun ayat Quran. Macam itulah nak kenal Allah kan, daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Lalu apabila dia baca tu, wama wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillahi haitsu yaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Okey, jadi antara cara untuk kita kenal Allah SWT adalah melalui ayat-ayatnya. Antara ayat-ayat yang boleh kita kenal Allah SWT adalah ayat kursi ni. Syekhul Islam bacakan ayat ni. Daripada ayat ni sahaja kita boleh kenal banyak sifat Allah. Syekhul Islam ataupun bukan Syekhul Islam, yang syarah kitab ni, syarah Aqidah Al-Wasithiyah ni, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia buat kesimpulan daripada ayat kursi itu sahaja kita boleh kenal 26 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. 26. 5 daripada 26 itu nama Allah. Ini kesimpulan. Kita masuk kesimpulan bulan lepas kesimpulan. Okey, kesimpulan yang pertama, 5 nama Allah itu adalah pada awal-awal ayat dan hujung ayat. Apa dia nama Allah 5 itu? Allah, kan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 3 nama Allah. Sebab tu hujung sekali, wa huwal aliyul azim. 5. Itu 5 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh kenal
nama Allah di dalam jadi kalau orang tanya macam apa nama Allah Ta'ala, kita boleh baca ayat ni ada 5 nama Allah di dalam ayatul kursi ni. Allah yang pertama Al-Hayy, hidup, Al-Qayyum, yang mana dia berdiri dan orang lain dia mendirikan orang lain, Qayyum. Wa huwal Ali, dia tinggi, Al-Azim, agung. Nama dia 5. Okey, yang keenam ilah, sifat uluhiyah Tuhan itu di dalam Allahu la ilaha, kan, uluhiyah. Tuhan itu Tuhan yang hanya berhak disembah, tidak ada Tuhan. Itu ilah, perkataan ilah. Di dalam ayat itu sendiri dah beritahu bahawa Tuhan ini adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah. Okay, itu sifat yang keenam. Yang ketujuh adalah Allah Ta'ala itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kalau kita kata kita manusia ni apa sifat kita, yang lain-lain yang saya sebut ni selain daripada 5 ni maknanya sifat. Yang tadi tu nama ada sifat, dalam nama ada sifat, tapi kalau sifat belum tentu lagi ada nama. Okey, yang keenam tadi apa? Uluhiyah. Yang ni sifat Allah, Tuhan yang berhak disembah. Yang ketujuh, dia tak mengantuk dan tak tidur. Kita mengantuk, kita tidur, Tuhan tak mengantuk dan tak tidur. Okey. Yang ke-8, kerajaannya menyeluruh. Macam mana nak beritahu dalam ayat tadi tu? Allah Ta'ala sebut lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya langit-langit dan bumi. Jadi besarnya kerajaan Allah, langit semua sekali dan juga bumi. Bumi tu kecil je, kan? Bumi tu, langit itu besar. Jadi kerajaan dia semua sekali. Okey, itu yang ke-8. Yang ke-9, hanya milik Allah semua ini. Allah kata lahu, miliknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kita boleh faham dari struktur ayat dalam bahasa Arab. Ayat bahasa Arab yang normal, kita akan kata ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, sepatutnya. Apa yang di langit dan di bumi miliknya, sepatutnya macam tu. Tapi kalau dia kedepankan lahu dekat depan, maknanya maksud dia taksis, hanya sahanya milik dia sahaja. Itu maksud dia, lahu, milik dia sahaja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita faham yang ke-9 tadi, milik semua sekali tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mati, siapa yang, kita ada harta, kita mati, kan, siapa yang akan wariskan harta tu? Anak kita, kan, anak kita. Tapi anak kita pun akan mati, ni akan mati. Yang di akhirnya siapa yang mewarisi semua ni? Allah Subhanahu. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah, warisan langit-langit dan bumi. Tak ada siapa yang boleh memiliki pun. Akhirnya semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ke-9. Yang ke-10, kekuatan dan kekuasaan Allah yang sempurna. Di dalam ayatnya, man zallazi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Maksudnya Allah punya nak tunjuk dia berkuasa tu. Allah bagi tahu siapa man zallazi, siapa yang boleh memberi syafaat di sisinya, kecuali dengan izinnya. Seorang, maksudnya seorang pun tak boleh buat apa-apa hari tu kecuali dengan izinnya sahaja. Kan, kita kalau ada seorang bos macam tu, kan, kita akan panggil dia apa? Ni memang kuasa mutlak dekat dia, kan. Dia tak, orang lain tak boleh buat apa-apa. Memang mutlak milik dia. Okey. Itu mutlak kuasa Allah Subhanahu Taala. Yang ke-10, sifat Allah, milik dia sahaja ataupun punyalah dia berkuasa itu. Okey, yang ke-11. Saya ingat kita berhenti dekat sini hari tu. Ke-11 ni yang kita berhenti bulan lepas ni. Sifat yang ke-11 ni, penetapan sifat indiyah di sisinya. Maksudnya Tuhan itu, bila Allah kata man zallazi yashfa'u indahu, siapa yang boleh memberi syafaat di sisinya. Apabila kita kata di sisinya, maknanya zat Tuhan itu ada tak tempat? Ada tak tempat? Ada lah. Bila kata di sisinya, maknanya di sisinya dia itu ada kedudukannya. Dia ada kedudukan. Dia bukan, jadi apabila orang tanya Tuhan di mana, Tuhan itu ada kedudukannya. Jadi dengan ayat ini
dia menolak dua golongan yang mendakwa Allah itu di mana-mana. Yang pertama, dia akan tolak pendapat orang kata, orang tanya Tuhan di mana? Tuhan di mana-mana. Yang tu tak betul. Sebab Tuhan kata indahu, dia ada tempat di sisinya, kan? Maksudnya dia ada tempat, kan? Tentulah tak sama, kan? Yang kedua, dia menolak juga idea orang yang kata Tuhan tidak bertempat. Tuan-tuan pernah dengar kot, Allah maujud bila makan, kan? Allah maujud bila makan, Tuhan wujud tanpa tempat, kan? Ini ada golongan yang paling ramai di Malaysia ni, kan? Maknanya Tuhan ada tanpa tempat. Okey. Dalam ayat kursi itu sahaja dah tolak pendapat ni indiyah, tu sifat. Nanti kita bahas pasal benda ni. Mungkin benda ni besar lah, kan? Kalau viral, mati saya. Kalau viral ni memang habis kata ni, kan? Hari tu ada isu, kan? Isu apa? Tuan-tuan kalau ikut isu-isu agama ni, tak apalah, nanti kita bincang. Sebab ada perbahasan tu dalam ni, kan? Pembahasan tu tak apa, nanti kita masuk lah. Sebab banyak ni, 26. Kita baru yang ke-11, baru masuk yang bulan lepas punya hari tu, Okey, sifat yang ke-12, penetapan sifat mengizinkan bagi Allah. Allah itu antara sifat dia izinkan, kan? Kita ni, kan, kita cakap kita ni manusia, bapa izinkan anak pergi ke sekolah, kan? Suami izinkan isteri pergi ke kerja, kan? Allah izinkan juga ke? Ya, Allah izinkan juga. Sebab ada ayat ni, man zalladhi yashfa'u 'indahu illa biiznih, izin ni. Maksudnya Tuhan juga boleh memberi izin. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-13, keumuman ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah tahu segala-galanya. Di dalam ayat yang mana, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah nak bagi tahu Allah itu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh gambarkan kebesaran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala ni, besar sungguh kerajaan Allah Taala ni, besar. Macam kita pernah cerita dulu, besar mana kursi Allah. Kalau nak banding langit dan seluruh langit dan bumi ni, bumi, planet semua ni gabung, semua langit, kan? Kursi Allah sahaja sebesar padang pasir, langit dan bumi sebesar gelang tangan, besar tu je. Langit dan bumi, kerajaan Allah macam padang pasir yang itu kursi, itu bukan kerajaan lagi. Itu kursi Allah sahaja. Belum masuk arash Allah lagi. Besar kerajaan Allah. Tetapi apa yang ada di bumi ni, nak beritahu Allah Ta'ala tahu segala benda. Allah kata ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang di hadapan mereka. Di hadapan tu mungkin menunjukkan masa depan dia orang. Allah tahu. Manusia yang halus dekat bumi ni, Allah tahu masa depan dia apa. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, iaitu masa lampau mereka. Allah tahu yang sebelum orang tu buat apa, lahir kat mana, apa dia buat ke depan pun dia tahu. Umumnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala semua sekali dia tahu. Yang tu yang ke-13. Sifat yang ke-14 dan ke-15, bahawa Allah tidak lupa terhadap masa lalu. Okey, jadi dengan ayat yang sama tadi, Allah nak beritahu dia tahu apa yang di depan mereka dan dia tahu apa yang di belakang mereka. Maknanya Allah beritahu Allah tak akan lupa apa yang korang buat. Jadi kita jangan rasa sia-sia je lah saya buat baik hari tu. Tak, Allah tak lupa. Manusia yang kita tolong tu pun mungkin dia pun tak ingat, oh ada tolong saya dulu, kan? Dia pun tak ingat, kan? Dia tak ingat, kan? Allah tak lupa, kan? Orang yang tolong ni ingat, tapi yang kena tolong ni biasa dia pun tak ingat, kan? Banyak sangat bantuan hari tu, kan? Dia pun, ramai orang tolong ni tak ingat lah. Okey. Dan Allah SWT juga tidaklah tak tahu pada apa yang akan datang. Jadi umumnya ilmu Allah SWT ayat itu yang ke-15. Yang ke-16, kesempurnaan keagungan Allah, kerana makhluk tidak mampu mencakupinya. Jadi agungnya Allah SWT sangat, manusia tak boleh nak
nak sampai dalam ayat yang mana wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang boleh menguasai bi syai'in, suatu pun daripada ilmunya, illa bima syaa, kecuali apa yang dia mahu. Okey. Jadi Allah Taala agung dia, tak ada orang boleh capai dia punya ilmu. Okey, yang ke-17, penetapan masyiah. Masyiah itu apa? Masyiah kehendak. Tuhan itu berkehendak. Manusia pun ada kehendak, Tuhan juga berkehendak. Tuhan berkehendak. Macam mana kau tahu? Kau samakan Allah dengan manusia? Kau tak. Sebab Allah bagi tahu dia berkehendak. Illa bima syaa, kecuali apa yang dia mahu. Okey, kita kenal Tuhan ini ayat kursi ni, tuan-tuan. Okey, yang ke-18, kursi. Tuhan ada kursi. Tuhan ada kursi. Jadi kursi jangan fikir yang ni no. Kursi Allah luas, tak tahu kan. Kita kata besar dia, sebesar padang pasir, langit dan bumi besar gelang sahaja kan. Jadi apa kursi pun kita tak tahu. Itu adalah kuasa Allah. Tapi kursi ni kalau kita nak faham dari segi literature, maknanya sejarah sastra, kita boleh faham kursi lambang. Kalau raja tu kan, dalam dewan ni raja, ramai orang akan berkumpul nak jumpa raja. Apa yang di depan sekali tu? Kerusi kan, kerusi. Nak tunjuk kerajaan dia hebat. Itu nak bagi tahu. Macam tu lah maksudnya kita boleh faham itu kursi. Tapi bukan yang macam tu lah kan. Apa yang melambangkan kehebatan raja tu? Kursi dia. Jadi Allah juga ada kursi. Tapi bukan macam manusia lah. Kursi Allah. Wasi'a kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Yang ke-19, ke-20 dan ke-21, penetapan keagungan, kekuatan dan kuasa bagi Allah. Tak apalah, kita tinggalkan. Dia berulang-ulang sikit poin ni. Sifat yang ke-22, 23 dan 24, kesempurnaan ilmunya, rahmatnya dan juga penjagaannya. Bila Allah kata Allah jaga sesuatu benda tu sempurna. Kalau Allah kata dia jaga sempurna. Jadi dalam ayat yang mana kita nak faham bila Allah kata wala yauduhu hifzuhuma, tidak memberatkan dia langsung, tidak memenatkan dia langsung. Hifzuhuma, memelihara keduanya. Apa keduanya itu? Langit dan bumi. Allah tak penat langsung. Jadi kalau orang yang jaga kita ini langsung tak penat, tak mengantuk, tak tidur, maknanya selamat tak kita? Selamat. Kalau ada taman perumahan, ada guard kojoi tidur kan. Memanglah penyamun tu lopeh kan. Jadi ada yang jaga yang tidak penat, tidak mengantuk, dan yang ni sempurnanya penjagaannya. Okey, kita masuk sifat yang ke-25. Okey, sifat Allah Ta'ala yang ke-25 ini yang kita boleh bincangkan. Penetapan al-ulu, ke-25, daripada 26 yang kita boleh simpulkan daripada ayat kursi ini, yang ke-25 Allah Ta'ala kata dia wa huwal aliyul azim. Last sekali kan Allah kata dia itu maha tinggi, al-azim, dan juga maha agung. Allah bagi tahu dia ulu, dia tinggi. Okey, jadi dalam hal ini penulis kata muka surat 169 ni, dalam hal ini terdapat dua kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang yang tak setuju dengan pendapat kata Allah itu tinggi. Kelompok pertama berkata sesungguhnya Allah berada di setiap tempat dengan zatnya. Yang ni kita panggil golongan yang dipanggil Al-Hululiyah. Al-Hululiyah, dia faham Tuhan ini, kalau orang tanya mana Allah, dia kata Tuhan ni di mana-mana. Di mana-mana ada Tuhan. Kan macam tu. Okey. Itu golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua berkata sesungguhnya Allah itu tidak di atas alam, bukan di alam kita ini maksud dia, tidak di bawahnya, tidak berada di atasnya, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tidak terpisah dari alam, dan juga tidak dalam alam. Kan? Yang ni golongan yang kita kata tadi, Tuhan wujud tanpa
tempat tadi. Tuhan maujud bila makan, wujud tanpa tempat. Okay, so ada dua golongan. Yang pertama kata Allah mana-mana, yang kedua Tuhan itu tak ada tempat, kan? Kat mana tak ada tempat, kan? Jadi okey. Jadi Allah kata dia tinggi, okey. Jadi kelompok yang mengatakan bahawa Allah, yang pertama sekali kita nak kena faham kenapa dia orang ni kata Allah itu di mana-mana, kan? Mereka mengambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dia ambil daripada Al-Quran nak buktikan Allah ini di mana-mana. Dia orang kata di dalam surah Al-Mujadilah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan tidak adalah orang yang tidaklah yang berbisik, tiga orang yang berbisik kecuali dialah yang keempat, dan tidak lima orang, yakni lima orang yang berbisik kecuali dialah yang keenam, dan tidak ada yang kurang daripada itu dan tidak ada yang lebih daripada itu kecuali dia bersama mereka di mana sahaja mereka. Okey. Jadi sebab ayat ni dia orang kata kalau orang berbisik tiga orang, Tuhan yang keempat, kan? Tuhan ada. Kalau lima, Allah yang keenam, kan? Jadi maksud ayat tu macam tu. Jadi dia faham Tuhan itu berada di mana-mana. Dan dalil yang kedua juga firman Allah SWT juga, ya'lamu ma yalijul ard, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia mengetahui apa yang masuk di dalam bumi dan dia tahu apa yang keluar daripada bumi. Dia tahu apa yang turun daripada langit dan dia tahu apa yang naik ke langit. Dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Wa ma'akum aina ma kuntum. Jadi berdasarkan dalil ni, golongan-golongan ini mengatakan Tuhan itu berada di mana-mana. Jadi macam mana you nak faham wahwal aliyul azim tadi? Tinggi tu tinggi apa? Kan? Kalau orang salah, orang sunnah dia akan faham Tuhan itu tinggilah, tinggi di atas. Tapi kalau golongan ni yang kata Tuhan di mana-mana, dia tak kata Tuhan kata dia di mana-mana. Jadi yang tinggi tu apa? Dia orang akan kata tinggi itu adalah ketinggian sifat Allah, kan? Sifat Tuhan itu tinggi, kan? Macam itulah itu maksud dia, kan? Sedangkan kita ahli sunnah mengatakan zat Tuhan itu zat Tuhan itu tinggi. Okey. Baik, golongan yang kedua pula mengatakan Tuhan bahawa Allah tidak disifati dengan arah. Isu dia adalah golongan yang kata Tuhan wujud tanpa tempat ini. Dia kata Tuhan ini wujud tapi dia tak bertempat. Isu dia pada apa? Tuhan itu dia tak boleh pada arah, kan? So Tuhan arah ni macam, kalau arah bagi dia macam kita telah menyamakan Allah dengan makhluk, kan? Okey. Jadi Tuhan tak boleh berada pada arah. Lalu dia kata kalau kita menyifati demikian, berarti dia adalah jasmani, yang ini fizikal. Tuhan itu adalah ada fizikalnya. Sedangkan fizikal ataupun jasmani itu satu dengan lainnya memiliki kesamaan. Ini berarti tamsil, memisalkan Allah dengan yang lain. Jadi golongan ini dia tak mau kata Tuhan itu ada arah, sebab kalau arah dia ada ni, kan, ada fizikal. Jadi dia tolak. Dia kata Allah tidak berwujud tapi tak ada tempat. Okey. Jadi kita nak kena faham dulu, kita nak kena tolak kedua-dua golongan ni tadi. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak tolak? Pertama, golongan yang pertama yang kata Tuhan itu berada di mana-mana, kan? Dia orang pun ada dalil, tuan-tuan. Dia orang ada dalil juga. Allah kata dia bersama mereka di mana sahaja mereka. Jadi macam Tuhan di mana-mana. Okey. Jadi kita nak tolak. Yang pertama sekali, kalau kita memahami bahasa Arab, tuan-tuan, yang kita memahami, Allah kata dia bersama mereka di mana sahaja mereka berada. Ayat ini biasa digunakan di dalam bahasa Arab. Kalau orang kata al-qamaru ma'ana, bulan bersama kita, kan? Orang kata bulan bersama kita, al-qamar, bulan, ma'ana, bersama dengan kita. Adakah membawa makna dia ada dengan kita?
Tak. Kan? Dari segi bahasa sahaja dah boleh tolak kefahaman golongan tadi yang kata Tuhan dekat mana-mana. Tak, kan? Maksud dia apa? Bulan ada malam ni, menyaksikan kita ke apa ke, tak apa, kan? Tapi dia bukanlah duduk dengan kita. Okey, itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah ayat yang sama juga yang biasa digunakan oleh komander. Komander ni apa? General perang, kan? General perang, apabila dia suruh orang-orang bawah dia pergi berperang, dia kata izhabu ilal ma'rikah wa ana ma'akum. Pergilah berperang dan aku bersama kamu. Kan? Seorang general kata kepada askar-askar bawahan ni, pergi perang, aku bersama dengan kamu. Adakah dia juga pergi perang? Kan? Kalau dulu betul, general dulu dia barisan depan. General sekarang tak, dia suruh je, kan? Pergilah kau. Hati saya bersama kau, itu je maksud dia. Jadi apabila Allah kata Allah bersama dengan mereka, tidaklah 3 orang yang berbesar kecuali dia yang keempat. Adakah dia dengan dia orang tu? Tak. Seperti mana ayat tadi, komander yang suruh pergi perang. Okey. Itu dari segi bahasa kita boleh tolak pendapat yang kata Tuhan di mana-mana. Itu bukan maksud ayat tadi tu. Okey, dalil akli pula. Itu dari segi dalil nas, nakli. Kalau dari segi dalil akli, logik, tuan-tuan, kalau kita kata Tuhan itu di mana-mana, Tuhan ni kat mana-mana lah. Jadi dia ada satu masalah, dia akan timbulkan satu masalah. Maknanya Tuhan ini banyak lah. Tuhan banyak bilangannya, betul tak? Di mana dia? Dia di mana-mana, semua ada. Banyak ada. Itu masalah dia. Tuhan itu, Allah itu akan jadi berbilang-bilang, atau Allah itu terbagi-bagi. Ini adalah kebatilan yang tidak ada keraguan. Dan kebatilan konsekuensi suatu pendapat menunjukkan kebatilan pendapat sesuatu. Okay, jadi kalau kita kata Tuhan di mana-mana, kita kata dia banyak. Jadi kalau manusia dalam bumi ni tiba-tiba berkurang, kan? Tuhan di mana-mana, kan? Okey, jadi mungkin dia ada mana-mana. Jadi kalau manusia itu ada perang berlaku satu negara, mati ratusan ribu orang, jadi Tuhan pun berkurang lah, sebab manusia dah berkurang, kan? Adakah Tuhan akan jadi berkurang? Jadi idea yang macam ni ditolak. Ataupun yang keduanya, kalau Tuhan itu di mana-mana, maknanya dia akan jadi, sebab dunia ini ada tempat bersih yang kita anggap suci, ada tempat yang anggap kotor, kan? Dalam bilik air, adakah Tuhan ada dalam bilik air? Jadi dia akan jadi benda macam tu, kan? Jadi idea dari segi logik pun dah tak boleh terima Tuhan berada di tempat-tempat macam tu. Jadi Tuhan itu sentiasalah tinggi di atas, tinggi di atas. Okey, itu pendapat yang kita boleh tolak idea orang yang orang yang kata Tuhan di mana-mana, dengan 3 dalalah. Di dalam ilmu mantik ni dipanggil dalalatul, ada 3 dalalah. Kita boleh faham ayat tu dengan 3 dalalah. Contoh, dia nama dalalah tu dalalah al-mutabaqah, dalalah tadammun, dan juga dalalah iltizam. Sebagai contoh, kalau kita kata datang seorang lelaki, okay, dalalah mutabaqah. Mutabaqah maknanya kita faham lelaki itu macam ni lah, lelaki, kan? Kita faham lelaki. Yang kedua dalalah tadammun. Bila orang sebut lelaki, dalam ayat tu tak ada perkataan ni, tapi kita boleh faham daripada perkataan lelaki tu. Lelaki tu dia ada kepala, dia ada badan, ada kaki, kita faham macam tu. Itu dalalah tadammun. Dan yang ketiga dia panggil dalalah iltizam. Iltizam maknanya daripada ayat tu kita boleh faham, biasanya kalau orang sebut lelaki ni, dia ni orang yang berani, kan? Berani. Okey. Kalau kita ikut dalalah mantik ni juga, orang yang kata Tuhan di mana-mana ini semua tertolak. Maknanya daripada ayat yang Allah bagi tahu, hujah yang kita bagi tadi, ketiga-tiga hujah ini tadi menolak mengatakan Allah berada di mana-mana. Okey, dari segi logik pun tertolak, dari segi nas pun tertolak. Okey. Golongan yang kedua, tuan-tuan. Tadi kalau kata Allah di mana-mana, yang kedua kata apa? Allah berada tanpa tempat. Okey, yang ni juga kita nak tolak dia punya pendapat. Okey, yang ni lah perbahasan hari tu, tuan-tuan. Okey, engkau menafikan Allah berada pada suatu arah, kan?
Okey, golongan ni dia nafikan Allah tak mungkin ada pada satu arah tertentu. Kalau kita kata Allah tinggi di atas. Tapi golongan ni tak mau. Dia kata Tuhan ni tak ada arah. Okey. Apa efek dia? Kesan dia apa? Kesan dia adalah dia menafikan Allah kerana kita tidak mengetahui sesuatu yang tempatnya. Okey. Jadi kita kata Allah di atas ke? Bukan. Di sana ke? Bukan. Di sini. Okey. Jadi dia menafikan tempatnya tidak di atas alam, tidak di bawahnya, tidak di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri, tidak bertembung, tidak terpisah, kecuali sesuatu itu tidak ada. Kita tak boleh faham benda yang tak ada kat atas, tak ada kat sini, tak ada. Maksudnya benda tu tak ada kan? Mana tak ada. Itu maksud, itu adalah efek kalau orang dia kata Tuhan ada tapi tak ada tempat kan. Okey, itu efek dia tuan-tuan. Dan inilah sebenarnya yang jadi isu baru-baru ni di dalam negara kita, yang mana seorang ustaz, apa nama ustaz tu saya pun tak ingat, di Perlis ketika multaqa ataupun conference Gasmah. Sebelum perkampungan sunnah itu, seminggu sebelum tu ada multaqa Gasmah. Dan multaqa ni biasanya dihadiri oleh orang-orang ustaz lah, ustaz-ustaz dan ke atas, ustaz-ustaz dan ulama lah. Biasanya tajuk dia heavy sikit lah. Salah satunya ustaz ni, satu video viral, ustaz ni kata jangan jadi seperti Aswaja. Aswaja apa ni? Ahli apa ni? Bukan Aswaja, Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah itu Tuhannya tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, kan? Tuhannya tidak ada. Dia kata macam tu, kan? Jadi orang-orang Asy'ariyah, tuan-tuan kena tahu Malaysia majoriti orang yang adalah berpegang dengan Asy'ariyah. Sebab apa? Saya pun tak tahu kenapa Asy'ariyah. Mungkin sebab apa Malaysia ni jadi Asy'ariyah, mungkin disebabkan jabatan-jabatan mufti dan juga pejabat-pejabat agama dikuasai oleh golongan ni. Itu saja. Kalau ikut, saya ingat majoriti orang tak faham pun Asy'ariyah ni. Tak faham pun. Dia faham Tuhan tu tak ada sini, tak ada sini. Dia tak faham pun. Tak ada orang faham pun, kan. Jadi golongan yang kuasai pejabat-pejabat agama di seluruh Malaysia ni adalah golongan Asy'ariyah. Jadi dia paksa orang untuk faham macam Asy'ariyah, kan. Kita punya khutbah Melaka pun ada, kan. Khutbah kedua, kan. Ya Allah, apa? Engkau tunjukkan apa ni, kekalkan, tunjukkan kami jalan yang benar, akidah kami di mazhab, di atas mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dia paksa semua orang untuk ikut Asy'ariyah. Kita pun tak apalah, kan. Nak faham lah macam tu, tapi paksa orang ni kenapa, kan. Okey, jadi isunya adalah apabila you nafikan tak ada atas, tak ada bawah, kita tak boleh faham melainkan benda ni tak ada, kan? Tak wujud lah, kan. Tak ada lah, kan? Itu sebenar maksud ustaz tu. Ustaz tu maksudkan macam tu. Dia orang Asy'ariyah pun seram. Kenapa kata ni? Kenapa kata kami tak ada Tuhan, kan? Tapi sebenarnya apa yang ustaz tu cakap sebenarnya yang ni? Dia cakap, kita tak boleh faham orang yang kata tak ada. Benda tu kat mana? Tak ada atas bukan, tepi bukan, melainkan benda tu tak ada. Okey, jadi menetapkan Allah di atas, kan? Tinggi Tuhan itu lebih baik daripada mengatakan Tuhan mana-mana ataupun Tuhan langsung tak ada, kan? Mana tak ada, sini tak ada, kan? Letakkan Tuhan di atas, wa huwal ali, kan? Dia tinggi adalah lebih baik. Dan inilah akidah yang difahami oleh para salaf, tuan-tuan. Okey, tapi bila dia kata macam tu, bila you kata Tuhan di atas, you mengatakan seolah-olah Tuhan itu ada fizikal, ada jasmani, kan? Ada jasmani, ni kitab Indon, kan? Okey. Jadi adakah kau faham bila kata fizikal itu? Fizikal tu kau faham? Adakah kalau manusia itu fizikalnya ada tulang yang diselaputi kulit? Kalau macam tu bukanlah Allah, kan? Fizikal tu bukan mesti macam tu, kan? Dia ada, tapi dia bukan macam sesiapa. Laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama macam apa pun. Kalau macam tu betul lah, kan? Jadi orang ni, dia otak dia dah nak samakan dengan, dia memang otak dia nak tashbih ke orang, nak tamsil ke orang, kan? Kau ni mujassimah, kau ni samakan Allah dengan makhluk. Kepala otak dia memang macam tu. Jadi bila kita kata Tuhan di atas, dia kata, dia tuduh kita, kau ni menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tak, kan? Kita kata dia ada, tapi dia bukan macam siapa-siapa pun, Tuhan. Okey, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi dengan ini
kita kena clear, kita kena tolak idea apa-apa sahaja yang sifatkan Allah tanpa ada bukti dalil, kan? Kita sifatkan Allah ni, kenapa kita kata Tuhan di atas? Allah kata dia di atas, tinggi. Dia tinggi di langit, kan? Dia tinggi lah, kan? Nak faham langit ke di atas lah, kan? Tak tahulah, tapi dia di atas. Itu lebih baik daripada apa-apa fahaman yang dibawa oleh mana-mana aliran. Baik. Dari segi Al-Quran, kalau kita cari perkataan Ali ni, Tuhan, Tuhan itu atas, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Banyak cerita bagi tahu Tuhan itu sentiasa di atas, kan? Kita nak tolak kata Tuhan bukan ke atas ni, kita akan menyelisihi dalil Quran yang banyak. Terpaksa kita tepis ayat Quran ni maksud lain, ini maksud lain, ini bukan maksud, kita tepis sebab kita dah faham Tuhan bukan ke atas. Kita tolak ayat Quran. Kalau kita faham Tuhan tak bertempat lah, tuan-tuan, kita tepis banyak ayat Quran. Ayat Quran. Jadi berjaga-jaga dengan fahaman ini. Dari segi sunnah pula, banyak sangat yang menunjukkan. Sebagai contoh hadis jariyah. Hadis jariyah yang popular, tuan-tuan, yang awal dalam sunnah ni mesti tahu hadis ni. Soalan yang Nabi SAW tanya kepada seorang wanita, Aina Allah, di mana Allah? Nabi tanya perempuan tu. Apa perempuan tu cakap? Hamba perempuan yang cakap. Dia cakap apa? Fis sama, dia kata. Fis sama, Tuhan di langit. Nabi kata apa dekat dia? Nabi tak tolak. Nabi tak kata salah. Tuhan maujud bila Nabi tak kata. Nabi kata i'tiqha, bebaskan dia. Fa innaha mu'minah, sesungguhnya dia ini perempuan mukmin. Maknanya Nabi sahkan, betul lah tu, Tuhan tinggi di atas di langit, kan? Mungkin orang Badui, kan, tak adalah dia nak faham fis sama. Dia tahu sama tu, langit tu tinggi lah, atas lah, kan? Tuhan di dah. Okay, boleh faham tuan-tuan? Okey, jadi dari segi sunnah pun banyak sangat hadis yang menunjukkan orang faham, ataupun Nabi SAW bagi kita faham Tuhan itu di atas. Okay. Jadi yang ketiga, ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin sebelum munculnya golongan-golongan yang pereka-pereka akidah ni, dia orang datang kemudian, tuan-tuan. Dia orang datang 100 tahun ataupun 200 tahun lah selepas Nabi SAW. Pandangan-pandangan Tuhan ni macam-macam, dia sifatkan Tuhan ni berdasarkan falsafah ni datang 100 tahun kemudian. Sebelum daripada tu tidak ada orang yang faham Tuhan macam hari ni orang faham Tuhan. Tak ada. Semua faham Tuhan di atas. Okey. Syekhul Islam kata apa? Di dalam firman Allah, sabda Rasulullah SAW, perkataan sahabat di dalam firman Allah, sabda Rasulullah, perkataan sahabat dan para tabi'in tidak terdapat petunjuk. Generasi yang awal ni, ataupun dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga generasi awal ni, tidak ada petunjuk pun yang menunjukkan secara zahir bahawa Allah tidak di atas arash dan tidak di atas langit. Semuanya tunjuk macam di atas, kan? Kalau kita tengok balik, tak ada yang Tuhan tak di mana-mana ni, tak ada. Idea ni datang daripada mana? Kita tak tahu. Okey. Tetapi ada yang sandarkan, tuan-tuan. Contohnya je, saya ada tulis. Tapi ada saya jumpa, maknanya Allah maujud bila makan ni, Allah wujud tanpa tempat ini, dinukilkan di dalam kitab yang ditulis Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dia ni 1000 tahun hijrah ni, baru ni. Dia nukilkan dalam kitabnya, dan dia sandarkan kata-kata itu kepada Imam Ali, Sayyidina Ali, tanpa sanad. Dia kata kanallah wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Dia tulis, dia kata ini Sayyidina Ali lah cakap, tapi tak ada sanad. Ni macam bohong lah kiranya, kan? Boleh jadi dia reka ataupun dia dengar macam tu, kan? Jadi dia tak boleh nak sanad dapat daripada siapa, ambil daripada siapa, ambil. Kalau betul sampai Sayyidina Ali, okey lah, kan? Tapi tak, ini macam dengar dan masukkan dalam kitab dia. Yang dianggap Abdul Qahir Al-Baghdadi ni sebagai salah seorang tokoh Asy'ariyah. Okey, dia kata kan Allah wala makan. Allah itu, dahulu Allah itu tak ada tempat.
kana Allah wala makan wa huwa al-an, dan sekarang ni ala ma alaihi kan, dia macam tu lah. Dulu Allah tak ada tempat, dan sekarang ni dia macam keadaan hari tu, iaitu tak ada tempat kan. Daripada benda ni muncullah satu mazhab yang faham Tuhan tak ada tempat kan. Hanya kata-kata yang kita tak tahu datang daripada siapa, muncul kepahaman Tuhan itu berada tak ada tanpa tempat kan. Sedangkan dalil begitu banyak, kau tepis terima kata-kata yang tak tahu siapa kata kau, tak ada tempat kan. Sedangkan kalau kita baca nas, Quran, sunnah, semua menunjukkan Tuhan tinggi di atas okay, jadi dia telah menyelisihi Al-Quran, sunnah, ijma' dan juga akal. Akal pun tak boleh terima kalau kan, akal tadi pun tak boleh terima Tuhan dekat mana-mana, tak boleh terima. Fitrah kita pun fitrah kita tuan-tuan, bila kita berdoa kan, kita pandang mana. Kalau kita harap sangat, tak, kita akan pandang, ya Allah, kita akan minta ke atas kan. Ya Allah, kita tahu yang di atas ini adalah orang yang berkuasa kan. Kalau dia atas kita, dia berkuasa ke atas kita. Itu fitrah kita. Dan semua ini menunjukkan fitrah menunjukkan Tuhan itu. Jadi kita buat kesimpulan malam ni. Apa yang kita dapat malam ni tuan-tuan, saya rasa ini antara yang paling fokus malam ni, perbincangan paling fokus nak bagi tahu bahawa Tuhan itu tinggi di atas itu kan. You jangan cakap Tuhan sana sini, no. Tak ada tempat pun jangan. Kita menyelisihi banyak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Masuk Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa ayyaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.